sudah berwudu, sudah salat, melaksanakan salat subuh, kemudian meminta kain kafan dan meletakkan atas matanya, dan beliau katakan, saya menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du, fa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alayna rahmataka ya dhal jalali wal ikram. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku sesama muslimin dan muslimat, mari kita belajar Ihya Ulumuddin, kitab yang luar biasa untuk tasawuf. Ada 4 jilid. Yang pertama tentang ibadah kepada Allah, masalah-masalah fikih tentang ibadah. Yang kedua tentang adat, makan, minum, nikah, jual beli dan yang lain sebagainya. Yang ketiga tentang muhlikat, hal-hal yang menghancurkan batin kita, akhirat kita, kuburan kita. Dan munjiat, itu jilid yang keempat. Munjiat, hal-hal yang menyelamatkan kita. InsyaAllah kita akan belajar tasawuf daripada kitab Ihya Ulumuddin. Tapi halaqah ini InsyaAllah kita akan belajar terlebih dahulu sejarah tentang musannif, muallif yang mengarang kitab ini. Namanya Imam Muhammad bin Ahmad Tusi At-Tabirani Al-Ghazali rahmatullahi ta'ala alaih, yaitu Imam Muhammad Al-Ghazali rahmatullahi ta'ala alaih. Beliau memberikan kebaikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hadiah Ihya Ulumuddin. Ihya artinya menghidupkan, Ulumuddin ilmu agama. Beliau namanya Muhammad, nama ayahnya Muhammad, nama kakeknya juga Muhammad, nama ayah dari kakeknya Ahmad, dan beliau dari Tus. Oleh karena itu dinamakan Tusi. Ada salah satu kampung di sana Tabirani, jadi oleh karena itu dinamakan Tabirani. Kenapa dinamakan Ghazali atau dilakapkan Ghazali? Karena ayahnya berdagang dengan benang. Oleh karena itu beliau dinamakan Ghazali. Mereka 2 bersaudara. Ada saudara laki-laki beliau namanya Ahmad, dan beliau sendiri namanya Muhammad. Kunyah beliau Abu Hamid dan lakabnya Hujjatul Islam. Beliau dari Khurasan, salah satu kota di Iran, Persia, yaitu Khurasan. Beliau lahir di 450 Hijriah. Ayah beliau sering-sering hadir di pengajian ulama, pengajian ilmu agama. Dan beliau sering-sering berkhidmat kepada ulama. Dan beliau ingin sekali, beliau sering-sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada saya anak yang alim, yang faqih. Beliau sering-sering berdoa. Di sini saya ingat salah satu riwayat. Ulama mengatakan, jika anda ingin menjadikan anak anda ulama, faqih, muhaddis, hendaklah anda berkhidmat kepada ulama. Jika anda berkhidmat kepada ulama, maupun untuk makan mereka, minuman mereka, pakaian mereka, kebutuhan mereka, insyaAllah dengan berkah khidmat kepada ulama, insyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan anak anda ulama faqih. Seperti ini beliau sudah mendapatkan. Apabila umur Imam Muhammad Al-Ghazali rahmatullahi alaih 15 tahun, sudah meninggal ayahnya. Beliau sudah pernah memberikan hartanya kepada salah satu ulama sufi Ahlus Sunnah wal Jamaah, Abu Hamid Ahmad bin Muhammad Razakani. Beliau kata, mohon setelah wafat saya, habiskan uang ini untuk menjadikan anak saya alim, wa'id, nasih, da'i, muballir. Kemudian beliau sudah meninggal, dan Imam Abu Hamid Ahmad bin Muhammad Razakani rahmatullahi ta'ala alaih sesuai amanah menghabiskan uang untuk menjadikan Imam Muhammad Ghazali rahmatullahi ta'ala alaih menjadi alim.
Jadi untuk kitab-kitab dasar atau ilmu-ilmu dasar beliau sudah memperolehnya daripada Imam Abu Hamid Razqani rahmatullahi ta'ala alaih. Apabila sudah umurnya 20 tahun, beliau melakukan perjalanan ke Jurjan. Jurjan juga ada di dalam negara Iran. Di sana beliau pernah belajar sama Imam Abu Nasr Ismail rahmatullahi ta'ala alaih untuk beberapa tahun. Kemudian sudah kembali ke Tus, yaitu kampung atau kota atau kecamatan beliau. Pada tahun 473 Hijriah, beliau melakukan perjalanan ke salah satu kota Iran namanya Nishapur. Di sana beliau belajar sama ulama besar, yaitu namanya Imamul Haramain, Imam Abdul Malik bin Abdullah Juwaini, yang termasyhur dengan nama Imam Juwaini rahmatullahi ta'ala. Beliau belajar apa sama beliau? Beliau belajar usul din, masalah khilafiyah, munazara, mantik, hikmah dan yang lain sebagainya. Apabila pada tahun 478 Imam Juwaini rahmatullahi ta'ala meninggalkan dunia, jadi beliau diwakili, beliau ditentukan untuk mengajar atas kursi atau tempat beliau. Masya Allah, beliau dapatkan kebahagiaan yang luar biasa dan beliau sudah dijadikan rektor universitas atau daya nizamiyah yang ada di Baghdad. Dan mungkin antum heran, di majlis beliau ulama-ulama sufia Ahlus Sunnah wal Jamaah besar-besar mereka hadir dan mempelajari ilmu agama sama Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahmatullahi ta'ala alaih. Kemudian beliau keluar daripada Iran dan sudah mengarah ke Baitul Maqdis. Dulu ke Damaskus, kemudian Baitul Maqdis yaitu Palestin. Sebentar di sana berhenti dan kembali ke Damaskus. Dan di sana beliau sibuk untuk muraqabah. Beliau sering-sering duduk di Zawiyah Sayyiduna Syekh Nasr Maqdami rahmatullahi ta'ala alaih. Apakah anda tahu berapa tahun beliau berhenti? Beliau duduk di Syam selama 10 tahun beliau duduk di Syam. Dan beliau sudah pernah mengarang kitab atau menulis kitab namanya Ihya Ulumuddin di negara Syam. Jawahirul Quran Tafsir Yaqutut Tawil itu juga 40 jilid beliau menulis di Damaskus. Mishkatul Anwar itu karangan beliau, juga pernah menulis di Damaskus. Kemudian beliau perjalanan ke Makkah, Madinah, Baghdad, kemudian Nishapur, berkeliling-keliling. Terakhir beliau sudah menetap di kampung sendiri namanya Tus, dan di sana beliau sudah sibuk untuk beribadah kepada Allah, untuk mujahadah dan untuk nasihat, untuk menyampaikan tausiah, untuk mengajar tasawuf, fiqih dan yang lain sebagainya. Saudara-saudaraku sesama muslimin dan muslimat, Imam Muhammad Al-Ghazali rahmatullahi ta'ala alaih bukan hanya menulis kitab tentang tasawuf, beliau mempraktikkan juga, beliau mengamalkan juga atas tasawuf, atas tazkiyatun nufus, mensucikan hatinya. Salah satu contoh, apabila beliau melakukan perjalanan ke Baghdad, ada yang katakan pakaian beliau dan kendaraan beliau, yaitu kuda atau unta dan yang lain sebagainya, itu harganya 500 koin emas, dinar. Itu berharga sekali, mahal sekali. Akan tetapi jika beliau sudah belajar ilmu agama dan sudah menulis kitab Ihya Ulumuddin, apabila beliau datang lagi ke Baghdad, mereka katakan pakaian, kendaraan, imamah dan yang lain sebagainya itu harganya berapa? Hanya 15 qirat. Itu sedikit sekali, tidak sampai 1 dinar pun. 1 dinar juga mahal, padahal sebelumnya 500 dinar. Jadi sudah menjadi zahid fid dunya, muttaqi. Beliau adalah imam di dalam tasawuf, akan tetapi beliau tidak memakai pakaian yang luar biasa. Dan beliau katakan, saya di sini seperti yang musafir. Kenapa saya mengumpulkan harta di dunia ini? Kenapa saya menghiaskan diri saya sendiri? Kenapa saya mengindahkan diri saya sendiri? Saya di sini untuk sebentar. Setelah itu saya meninggalkan dunia.
Apakah baginda Nabi SAW sering-sering menghiaskan diri beliau sendiri? Beliau seperti ini menjawab kepada orang yang bertanya, wahai guru kami tercinta, Anda imam yang besar, Anda kenapa tidak memakai pakaian yang luar biasa? Beliau menjawab seperti tadi. Allah. Suatu kali beliau hadir di salah satu daya di kelas. Beliau mendengar guru yang mengajar di dalam kelas itu. Beliau katakan, Qala al-Imamul Ghazali. Seperti itu katakan, dan kemudian menukilkan atau mengajar kepada anak-anak tersebut, anak-anak yang ada di kelas, tentang Imam Ghazali atau kata-kata Imam Ghazali rahmatullahi alaih. Apabila beliau mendengar, beliau tidak berhenti di sana. Karena beliau ingin tazkiyatun nufus, mencuci dan mensuci hati beliau. Beliau kata, saya tidak berhenti di Damaskus juga. Beliau sudah keluar daripada Damaskus. Dengan sebab apa? Dengan sebab mendengar namanya yang menjadi terkenal di dalam ilmu, di dalam daya. Lihatlah muallif, musannif Ihya Ulumuddin Imam Ghazali rahmatullahi ta'ala bagaimana mempraktikkan dan mengamalkan atas tasawuf. Terakhir kita mendengar bagaimana beliau melakukan perjalanan arah ke akhirat. Bagaimana beliau meninggalkan dunia. Pada umur terakhir, Imam Ghazali rahmatullahi ta'ala sering-sering beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maupun malam hari atau siang hari. Beliau belum pernah meninggalkan mengarang kitab. Beliau tetap menulis kitab juga. Di dalam usul fiqh, kitab yang paling terkenal itu namanya Al-Mustasfa. Beliau menulis kitab ini pada tahun 504 Hijriah. Kemudian beliau setelah 1 tahun beliau meninggalkan dunia apabila umurnya 55 tahun. Di kampung sendiri namanya Tus dan sudah dikuburkan, sudah dimakamkan di Tus juga, yaitu di tempat Tabiran. Beliau meninggalkan harta warisan yang cukup untuk keluarganya. Padahal beliau diberikan banyak harta, tapi beliau tidak menerima. Beliau tidak meminta kepada orang untuk uang. Dan beliau meninggalkan hanya anak-anak perempuan. Tidak ada anak laki-laki. Imam Ibnu Jauzi rahmatullahi ta'ala alaih menulis ceritanya di dalam kitab Ats-Tsubatu 'indal Mamat bahwasanya Imam Ghazali rahmatullahi ta'ala alaih pernah menulis yang meninggalkan dunia pada tahun 520 Hijriah pada hari Senin. Imam Ghazali rahmatullahi ta'ala alaih bangun dari tidur waktu subuh, sudah berwudu, sudah salat, melaksanakan salat subuh, kemudian meminta kain kafan dan meletakkan atas matanya, dan beliau katakan, saya menerima perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menjulurkan kakinya dan menghadap ke kiblat, beliau berbaring. Kemudian keluarga atau orang yang lain melihat bahwasanya Imam Ghazali rahmatullahi ta'ala alaih sudah meninggalkan dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kepada Imam Ghazali rahmatullahi ta'ala alaih dan mengampuni dosa-dosa kita dengan berkah Imam Ghazali rahmatullahi ta'ala alaih. Amin. Bijahin nabiyil amin sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggalkan halaqah Ihya Ulumuddin. InsyaAllah kita akan belajar Ihya Ulumuddin berturut-turut InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.